الحمد لله رب العالمين القائل إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين القائل تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء أما بعد. Hadirin sidang Jumaat yang dimuliai Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini kita membicara mengenai ujian ataupun coba hati untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah ditanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengenai kaum yashtahuna al-ma'siyata wa la ya'maluna biha. Pernah ditanya Umar bin Khattab mengenai kaum yang ingin nak deraka kepada Allah, pecah liur nak buat benda-benda hak Tuhan marah, tetapi yang hidup kekot situ tu yang tidak tunai ataupun tidak laksanakan keinginan dia tu, ingin nak deraka pada Allah tetapi dia tak buat hak yang dia ingin tu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjawab, ulaika qaumun imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka itu adalah suatu kaum yang mana Allah mengujikan hati-hati mereka untuk bertakwa kepadanya Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka tu keampunan dan ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada satu hari juga cicik pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, iaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, dia pernah berkhutbah bahwasanya, ayyuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya kamu tidak dijadikan sebagai sia-sia dan tidak ditinggal sebagai sia-sia juga, dan sesungguhnya bagi kamu ni adalah satu masa, satu ketika yang mana Allah Subhanahu wa taala nak kerasing, tadsin dan nak mengasingkan di antara kamu. Maka di situlah, pada hari itulah gagal dan rugilah yang mana keluar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala meluas segala sesuatu. Juga ditahankan nak masuk syurga yang mana lebarnya langit dan bumi. Dan ketahuilah bahwasanya al-aman, iaitu kan plot pai saning pada hari esok nanti, bagi mereka yang awasilah Allah Subhanahu wa taala dan takut ngeri mengenai seksa Allah Subhanahu wa taala, maka orang tu dia jual benda hak habis untuk nak dapat yang ada lagi, dan mereka itu menjualkan yang sikit untuk nak dapat banyak, dan mereka itu menjualkan ketakutan untuk nak dapat keamanan lagi akan datang. Di sinilah yang dikasih sekalian terdapatnya al-ikhlas, iaitu berisucai bahwasanya kita tidak bermohon daripada ataupun ke atas amalan kita, sesuatu amalan kita, kecuali saksi payan, iaitu Allah Subhanahu wa taala taunan wala mujazian, dan tak ada dapat balasan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala juga. Para ulama niksai cara gerak geri demo tu, riabut demo tu, apabila dia berjumpa pesan memesan di antara satu sama lain, dan apabila lindung pada mata dia tak sudah. Apabila berjumpa tu pesan pergi mari, tapi apabila lindung saat ni ya hatta cut mai, hatta kokuam melalui messenger, hatta kokuam melalui line, hatta kokuam melalui WhatsApp. Ikutlah pentingnya isi kandungan kokuam itu, iaitu barang siapa beki ke dalam media benar batin dia tu, nascaya Allah Subhanahu wa taala membeki benar hak zahir dia.
Dan barang siapa membeki di antara dia dengan Allah Subhanahu taala, nescaya Allah Subhanahu taala mencukupi dia di antara diri dia dengan manusia saat ini. Dan barang siapa peduli pada urusan akhiratnya, Allah Subhanahu taala mencukupi urusan dia di atas dunia ni. Dan orang yang benar dalam khidmat pada ilmu pengetahuan, sama ada orang yang mengaji maupun orang yang mengajar saat ni, mereka itu orang yang cincang sungguh naikkan barikan kan siksa saat ni. Ia tak ada peduli bahwasanya kepujian mana-mana pihak kata mereka itu duk buat, bahkan orang yang cincang dalam hal barikan kan siksa saat ni ialah selalu memohon dari Allah Subhanahu taala, melindung dengan Allah Subhanahu taala daripada benda-benda yang demikian seperti mana uat dan sebagainya, kerana mereka tu telah mengetahui bahwasanya tidak gugur amalan-amalan kita ni seperti mana ujub, contoh itu tu, nasallallahu assalamata wal afiyah. Maka agama seluruhnya, agama seumumnya ialah akhlak. Maka barang siapa melebihi ke atas kita daripada akhlak, dalam arti kata orang itu melebihi daripada kita di sudut agama. Bermula agama ni ialah pertikam kunatam kita. Orang yang melebihi di segi kunatam dia tu, perut dia, pertikam kita lebih daripada kita, dalam arti kata orang itu lebih daripada kita di segi agama yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Pada satu hari pernah ditanya Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Orang tanya dia, iaitu orang yang menanya ni Ishaq bin Mansur. Dia kata, ma husnul khuluq, apakah elok perangai tu pasal mana? Rubab orang yang kata perangai dia tu molek pasal mana? Beliau menjawab kata, bahwasanya kita tanggung apa saja yang dikeluarkan daripada manusia. Kita boleh berok hak mana mai duk comti pada kita, duk celah pada kita, duk kata huduh tu, kita boleh situ dalam arti kata itulah husnul khuluq. Dan juga pernah ditanya Imam Ahmad bin Hanbal, kalau gitu gak, bagaimanakah witikan supaya kita selamat daripada menyakiti manusia dan kecelaan manusia terhadap kita? Beliau menjawab kata, kita bui pada mereka yang ada emik. Lepas tu demo tu buat menyakiti kita, jangan kita dok balas menyakiti. Pas kita tunai hajat-hajat mereka, jangan kita minta mereka tu tunai hajat pada kita. Maka orang tanya saat ni kata, oh payah wahai imam, ya tisud benda ni. Imam Ahmad bin Hanbal kata, tu pun kalau nak selamat daripada lidah manusia. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Maka sabar ni yang dikasih sekalian, seperti mana nama dia tu, sebut dia tu. Sobat saat ni upama sebut teh dia tu nama dia yang mana pahit rasanya, tetapi akibat dia hujung jatuh pun dia tu lebih manis daripada menisai madu. Dan kita boleh melindungkan, boleh menyembunyi kod dan kita tu, kita boleh tak tunjuk kod dan kita tu, itulah sebesar-besar kod dan. Kita ada bahasa kod dan tu, patut kita boleh menyembunyi, tak boleh, tak kena dok abai, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja, seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman hikayat pada Nabi Yaqub alaihi salam, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah, sesungguhnya aku merayuh hal aku ni, segala-gala nocai aku, siacai aku ni semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah yang dikasihi sekalian, satu pengertian, satu hakikat, satu definition mengenai seorang mukmin, seorang muslim, seorang mujahid, seorang muhajir, ialah mereka yang ada beberapa nisai yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hajjatul wada'. Haji Nabi amla tu ayat kata kerap, nisai orang mukmin pasal mana, nisai orang muslim pasal mana, nisai orang mujahid pasal mana, nisai orang muhajir pu upayuk ni pasal mana, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bil mu'min, tidakkah aku nak ayat kat mu bagaimana kau kerap seorang mukmin saat ni, iaitu seorang mukmin yang mana manusia tu selamat daripadanya sama ada di atas
harta mereka ataupun diri mereka. Tu orang mukmin. Yang ni orang mukmin yang mana peran kita, teman-teman kita, ikutlah keliling kelala kita dapat sampan tu, selamat daripada kita di atas harta benda mereka dan diri mereka sendiri. Wal muslim, dan seorang muslim sani ialah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim hak teaching ialah orang yang mana saudara-saudara Islam itu selamat daripada lidahnya dan kaki tangan dia tu. Tu kuamai ataupun maiting seorang mukmin. Wal mujahid, orang hak berjuang sungguh ialah menjahada nafsahu fi ta'ah. Orang lah yang bersungguh-sungguh cincang dalam hal nak jual diri dia tu untuk nak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal muhajir pu upaya ialah orang yang tinggal segala-gala kesilapan dan dosa-dosa. Itulah orang hak upaya. Bukan kata sekadar kata kita yuk yai tepat kita saja dak. Bahkan kita duk bertepat tu usaha jadi kita selamat sembunyi daripada dosa. Dan pak kita nak mana nak sembunyi situ, dengar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mukmin tu sebagai cermin, sebagai keracuk bagi saudara mukmin. Iza ra'a fihi aiban aslahu, apabila dia tengok dia jadi keracuk saat ni, dia tengok kata sain dia tu, teman dia tu ada sikit sebanyak tamnik, dia usaha nak patirup, usaha nak baiki sain dia. Di situlah patut kita merenungkan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min mujibatil maghfirah, sesungguhnya kita dapat sewaneng rangkai yang kita nak dapat keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala ialah badlus salam, sebar santisu, wa husnul kalam, dan elok tutur kata kita, supap kamput kita tu. Di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis Al-Qudsi yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya setiap kali mu doa kepada aku, mu berharap pada aku akan ampun padamu sebanyak mana hak dosa-dosa mu pun aku tak ada hera-hera. Dan juga wahai anak Adam, kalulah dosa mu tu duk susung saksum sampai kaki langit pun, kemudian kamu minta keampunan dari aku, nescaya aku nak ampun, tak ada hera-hera. Dan di situlah wahai anak Adam, kalulah mu mari kepada aku dengan penuh dosa-dosa sebanyak-banyak biji pasir di atas bumi ni, banyak mana biji pasir di atas muka bumi ni, kemudian menjumpa dengan aku hari popak dengan aku ni, tak ada syirik dengan aku sewaktu pun, nescaya aku nak hapus habis semua tu. Itulah yang dikasih sekalian. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa fawwadu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad, fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin al-Qail, i'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiyas syakur. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil mab'uthi rahmatan lil alamin al-Qail, ma an'ama Allahu ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa kana alladhi a'ta afdala mimma akhadh. Allah Subhanahu wa taala yujinjan wa sikit sangat di kalangan hamba dia hak cop suncai nak syukur padanya. La haula wala quwwata illa billah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada satu nikmat yang mana Allah Subhanahu taala kurnia kepada hamba dia, maka hamba dia kata alhamdulillah terhadap hak peranti Allah Subhanahu taala itu tu, kecuali perkataan dia kata alhamdulillah tu lebih baik daripada nikmat hak dia terima lagi. Terungkam dia ambil satu nikmat, dia dapat satu nikmat dari Allah, terungkam hak tu dia kata alhamdulillah di sisi Allah Subhanahu taala. Kunka hak dia kata alhamdulillah tu
lebih banyak, lebih besar daripada nikmat hak Tuhan beri. Walaupun apa saja pun. Situlah amma ba'd, berkata Nabiullah Daud alaihi salam, bagaimanakah aku nak syukurkan kepada engkau wahai Allah, sedangkan syukur itu tu nikmat daripada engkau. Aku nak syukurlah mana? Bahwasanya syukur tu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cop soncai nak syukur tu salah satu perperanti Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita dah. Sinilah Allah Subhanahu Wa Taala menjawab pada Nabi Daud alaihi salam. Maka sekaranglah kena ni apabila mutahu dan apabila mensyukur bahwasanya syukur itu nikmat dari aku, situlah mensyukur pada aku. Musuncai situ mutahu kata sini, situlah sapapau hok nak syukur kunta Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berkata Muhammad bin Ka'b rahimahullah, asyukru, syukur itu ialah taqwallah wal amalu bi ta'atihi. Usaha payayam nak takwa pada Allah, payayam nak amal kata niu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah syukur padanya Subhanahu Wa Taala. Dan di antara seagung-agung nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang kurnia pada hamba dia ialah betulnya kepahaman dia, kuam kau cai dia ti tuk tong hak Tuhan besar sekali, yang mana satu cahaya Allah Subhanahu Wa Taala mencapai pada hati seorang hamba dia. Di situlah ia boleh beza di antara benar-benar yang benar fasid dan benar al-haq dan benar batil dan benar hak hidayah dan benar hak sesat. Dan di antara kepahaman yang betul ialah kita tahu, kita mengetahui akan hakikat dunia ni, yang mana Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, tidaklah dunia ini nisbah pada akhirat kecuali seorang tu ya pergi di patah mana-mana patah sana, ya ambil jari telunjuk ya celup le laut, lepas tu dia akik jari dia, senyap itulah dunia nisbah pada akhirat. Tolong kita sekali gi patah, nak tahu kata hakikat dunia, gilah patah mana-mana, patah penarik, patah geger, patah telubel, patah budi. Ambil telunjuk kita, tolong ni sebagai ibadat pada Allah. Jari kita lelau, lepas tu akik jari kita hot telunjuk sana, tengok lekat senyap mana air, senyap itulah dunia nisbah pada akhirat nanti. Dan di situlah Ummul Mukminin radhiyallahu anha Aisyah, dia kata tak pernah Nabi ia bersungguh tak pernah tinggal sewaktu semaya nafilah seperti mana semaya sunat subuh al-qabliyah. Tu orang hak dunia tu kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya 2 rakaat fajar, 2 rakaat semaya subuh qabliyah itu lebih baik daripada dunia dan isi-isi dunia. Dan ada suatu hakikat dan suatu kelebihan yang mana lindung ke atas kebanyakan manusia, ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat ya selawat ke atas orang hak sambung baris dalam hasmaya. Teu nekan lemak sani ton dengan molek mereka itu tu Allah dan para malaikat selawat atas mereka. Dan juga barang siapa pergi penuh satu tepat cuang dalam hak baris hak semaya saat ni, Allah Subhanahu Wa Taala akad darjat seorang yang penuh baris ni, serta dibina baginya satu mahligai dalam syurga. Tetapi kita segera nak penuh tu kerana dia kunkar dia tu tinggi berdoa, ya syaitan ya tak jong kita pergi penuh baris tu supaya kita tak dapat duk jadi sesak dunia sama telah sesak akhirat. Nauzubillah min zalik. Dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala ya kanak sesuatu kebaikan kepada hamba dia tu, yang mudahkan lidah hamba dia untuk nak selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia wasa mudah nak selawat pada Nabi, orang tu Tuhan kanak baik pada dia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah dia tanya, wahai Rasulullah, Ibnu Jud'an saat ni seorang tu di masa jahiliyah, samaikon hak jahiliyah, ya berhubung rahim, ya suka wi makan ni, balas-balas ni saya dia terpakar ke tak dia balas tu.
Nabi jawab kata tak terpakar kerana dia tak pernah pada satu hari dia sebut Rabbighfirli khati'ati yaumiddin. Tak pernah dia minta keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak selamat hari akhirat nanti. Maka tak terpakar juga walaupun ni saya kuam di dia balas ni pun, pudi dia balas ni pun tak terpakar juga. Ya sebab dia tak ada dia panggil tontun hak mula-mula tu iaitu tontun al-iman, kuam sakta ta Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana ada beberapa hati yang comel. Tak boleh kita nak high top 10 pada hati-hati itu kecuali kita tak boleh nak balas budi hati yang baik itu, hati yang cinta itu, kecuali kita berdoa pada hati-hati yang demikian. Ja'alallahu hayatana tayyibatan ka anfasit tayyibin, naqiyatan ka arwahis salihin, muniratan ka wujuhil muttaqin. Allahumma ijma' qulubana ala ta'atik wajma' nufusana ala khasyatik wajma' arwahana fi jannatik. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.